Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya nak terangkan tentang 3 soalan yang ditanyakan, iaitu tentang analisis, kritik dan juga sintesis. Apa bezanya? Dan soalan ini membawa kepada perkara-perkara yang seterusnya. Bagaimana kita nak membuat sintesis dan juga kritik dalam literature. Apa yang dimaksudkan sebagai literature itu ialah jurnal, artikel dan juga kertas pasca sidang ataupun proceeding. Sebelum mula kita tengok dulu apa perbezaan antara ketiganya. Okey ya. Okey. Kalau nak tengok perbezaan, ini saya buat peta minda ya. Yang paling umum sekali adalah analisis ya. Analisis. Okey, jadi kita lakukan analisis. Analisis tu maksudnya kita examine detail. Kita melihat sesuatu perkara itu dengan cara yang teliti ya. Okey, cara kita nak buat analyse ni pula ada dua. Yang pertama sintesis, yang kedua kritik ya. Sintesis ni apa? Sintesis ni ialah kita pecahkan pada bahagian-bahagian kecil ya, dan lepas tu kita akan dapat satu gambaran keseluruhan, part to whole analysis ya. Okey, kemudian yang keduanya kritik. Kritik ni whole to parts. So daripada satu artikel tu so kita akan lihat secara keseluruhan ya, dan kita membuat analisis ya. Ya, so kalau kita tengok sini ya, critical analysis versus synthesis ya. Critical analysis breaking up many individual sources into bits and interrogation. Jadi maksudnya daripada satu artikel tu, jadi kita akan pecahkan kepada beberapa komponen ya, komponen penting. Sementara sintesis tu kita lihat hasil daripada analisis kita ya, pilih yang terbaik dan kita create new knowledge ya. Jadi maksudnya yang pertama, yang ni kita lihat secara mengikut komponen yang tertentu berdasarkan komponen. Kemungkinan dalam literature tu kita akan tengok yang pertama sekali dari segi objektif ya, objektif kajian. Yang keduanya dari segi metodologi, dan metodologi ni pula kita boleh pecahkan pada banyak perkara. Yang pertamanya dari segi siapa responden, yang keduanya data collection method tu macam mana, yang ketiganya cara menganalisis data tu macam mana ya. Okey, ada lagi sebelumnya, iaitu sampling tu macam mana, method of sampling tu macam mana. Okey, dan kalau kita buat dalam bentuk jadual tu, kita akan dapat sesuatu yang sangat sistematik lah. Kita boleh buat perbandingan di antara satu artikel dengan artikel yang lain. Okey, dan lepas tu belum lagi pergi dapatan kan. Okey, dapatan tu pula adalah berdasarkan kepada research questions, dan selepas itu kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu rumusan, recommendation dan sebagainya. Jadi itu juga kita boleh analisis ya, berdasarkan apa yang ditulis oleh pengarang tersebut ya. Okey, dan critical analysis ini dia biasanya datang dahulu, dan selepas tu baru kita dapat synthesize daripada banyak-banyak perkara tu ya. Daripada banyak-banyak perkara tu apa yang kita boleh synthesize. Misalnya kita tengok dari segi dapatan kajian, kalau kita buat kuanti ya, perhubungan di antara A dengan B ya, majoriti daripada kajian-kajian lepas menunjukkan ada hubungan positif antara A dengan B. So itu conclusion yang kita dapat ya. Conclusion yang kita dapat bila kita lihat data tu secara keseluruhan.
So itu menjadi itulah new knowledge, your opinion or your arguments. Ya, jadi bila kita synthesize, kita sebenarnya sudah dapat membuat jangkaan, ya, belum lagi kita turun ke lapangan, ya, kita nak bentang usulan untuk siapa yang buat mode A dan juga mode B. Untuk mode C, kita nak bentang di depan supervisor, ya. Jadi kita dah boleh bentangkan berdasarkan kepada research questions yang ada, kajian lepas menunjukkan apa, kita dah boleh tunjukkan, ya. Jadi soalan ni sebenarnya sangat bagus. Sebab apa? Sebab kita dapat merungkai secara lebih mendalam bagaimana kita nak lakukan sintesis itu, ya. Menganalisis tu dia agak general perkataannya, ya. Dan dalam konteks kita menganalisis journal article, so kita bermula secara critical analysis. Critical analysis ni ialah kita melihat part by part, dan part tu kita bahagikan mengikut apa yang kita kehendaki, ya. Okey, dan daripada situ kita dapat mungkin banyak artikel, dan daripada artikel dalam jadual tu kita boleh buat perbandingan, ya. Perbandingan tu mungkin mengikut part, ya. Kita tengok dari segi research questions. Research question ni mungkin kita dapat, kan. Misalnya banyak daripada kajian menghubungkan antara variable A dengan variable C, ya. Tidak banyak yang hubungkan antara A dengan B. Jadi kita boleh kata macam tu, kan. Dan dia itu juga menjadikan satu gap, kita boleh tulis dalam penyataan masalah, ya. Belum ada kajian, tidak banyak kajian yang dilakukan yang mencari hubungan antara A dengan B. Apa yang ada ialah antara A dengan C sahaja, ya. So dia akan menjadi gap dalam kajian kita. Okey, jadi rajah ni, dan macam mana untuk lakukan sintesis. Okey, cuba tengok apa yang telah saya buat dalam taklimat tugasan 1 tu. Ada banyak jadual, tu salah satu cara. Ataupun cara yang lain macam ni, ya. Okey, ini secara keseluruhannya lah, ya. Setelah sebelum ni saya percaya ada jadual-jadual yang lain. Jadi dia nak tengok theme apa. Yang pertama dari segi definisi apa dia. Definisi. Lepas tu dia akan cari artikel-artikel. So dia akan buat ringkasan seperti ini, ya. Okey, kemudian dari segi pedagogi, ya. So artikel ni masing-masing ada poin-poin yang tertentu dan kita buat rajah macam ni, ya. Okey, so ini rajah ni sebenarnya dah sampai pada peringkat advance. Jadi peringkat yang pertama buat seperti ni dalam tugasan 1 itu, cumanya yang tugasan tu kita buat ni, kan, secara linear. Maksudnya satu artikel mungkin satu muka, kan, satu ataupun 2 muka, tapi kita buat dalam bentuk rajah, ya. Misalnya sebagai contohlah, kalau kita gunakan contohnya Excel, kita tak kisah sama ada nak memanjang macam ni ke ataupun kita nak turun ke bawah, ya. Boleh, tak ada masalah, ya. Sebagai contoh, katakan kita buat tema sini, so ada beberapa tema lah, ya. Dan ini adalah artikel, ya. So kita jumpa artikel pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Ataupun sebaliknya. Sebaliknya maksudnya okey, seperti ini, ya. Tema dia okey, saya suka yang artikel kita susun macam ni. Sebab apa? Sebab artikel tu banyak, kan. Artikel tu banyak dan tema tu tidaklah sebanyak artikel, mungkin 4-5. Jadi kalau kita susun di sini, dia tidak adalah jauh ke sana, kan, ya. Tak adalah jauh ke sana, jadi lebih memudahkan. Tapi walau macam mana pun terpulang kepada kita lah, ya, macam mana nak buat, ya. So dia ada beberapa peringkat, beberapa layer. Okey, kita boleh buat misalnya satu jadual ni,
untuk satu tema boleh juga, itu kalau dah advance lah, ya. So bergantung pada saya suka buat bergantung pada research question lah. Question yang pertama macam ni, so apa literature yang berkaitan, ya. Okey, dan nak beritahu literature yang kita ambil ni bukannya literature yang berbentuk konseptual, ya, tapi lebih kepada yang research based. Maksudnya dalam dia ada apa? Dia ada IMRAT. IMRAT tu apa? Introduction, Method, Result and Discussion. Yang ada tu, yang ada hasil daripada hasil kajian lah, ya, yang ada dapatan. Okay, saya nak pergi pada yang seterusnya. Oh, okey. Alright, okey ya. Jadi sekarang ni kita soal jawab lah. Kalau ada perkara yang saya belum jawab lagi boleh tanya. Alright, okey. Okey, ada soalan lanjut? Ada tak yang saya tertinggal lah untuk jawab soalan tadi? Okey, hello semua. Adakah soalan saya terjawab? Okay, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya masih belum jelas sebenarnya. Kalau boleh saya nak macam mana kita buat perbandingan untuk konsep akhirnya dan kita akan buat conclusion tu macam mana akhirnya. Antara okey ya. Yang pertama ialah kita cari artikel berdasarkan kepada tema-tema. Katakan kita sudah kenal pasti apa tema ataupun apa variable yang berdasarkan pada research questions kita, ya. So boleh beritahu your research question macam mana, sebab senang sikit kalau kita berdasarkan pada itulah your research. Okey. Kalau persoalan kajian saya yang pertama, sebelum tu tajuk kajian saya ialah kajian kes model tokoh nilam bahasa Melayu sekolah rendah. Okey, soalan yang pertama. Okey, persoalan yang pertama, apakah amalan terbaik tokoh nilam dalam membina domain kognitif? Okey. Alright. Okey. Jadi amalan terbaik secara apa, kognitif. Yang belakang apa? Domain kognitif. Dalam domain kognitif. Alright. Jadi sekarang ni okey, menggunakan tu sebagai search term, cari artikel-artikel yang berkaitan dan lepas tu start buat jadual. Jadual tu seperti yang terdapat dalam ni lah, tugasan 1, cuma daripada atas ke bawah buat dalam bentuk daripada kiri ke kanan, ya. Okey, so start dengan apa, nama pengarang, ya, dan lepas tu kita masuk satu-satu. Mungkin yang kedua, kolom yang kedua objektif, kolom yang ketiga mungkin previous literature, yang keempat metodologi, yang kelima dapatan dan seterusnya, ya. Okey, agak-agak ada berapa artikel yang dah jumpa yang berkaitan dengan research question yang pertama tu? Ada banyak jugalah domain, tentang domain kognitif. Ada banyak. Okey, jadi cuba letak satu-satu. Okey, yang ni kita boleh ambil itulah satu-satu. Boleh tengok dulu yang pertama abstract, ya. Kadang-kadang abstract tu begitu informatif, jadi kita boleh itulah kita boleh apa ni copy paste satu-satu masuk dalam apa jadual tu. Kadang-kadang tak ada dalam abstract. Kalau tak ada dalam abstract tu kita kena check satu-satu di bawah itulah, sama ada result ke dapatan ke discussion ke, ya. Okey, so macam mana okey,
Lepas tu nak buat ni kan, nak buat sintesis kan, kita dah sampai pada peringkat kritik. Kritik tu mesti ada dasarnya lah, ya. Kalau misalnya kita nak mengkritik dari segi metodologi, ya, so kita kena tahu ada knowledge, ya, kuanti macam mana, kuali macam mana, okey. So kena tahu apa paradigm dia dari segi falsafah dia, ya. Okey, itu satu. Yang keduanya, okey, kalau kuali dia ada research design yang tersendiri, ada beberapa kan. Okey, dan segala yang lain tu prosedur dan sebagainya adalah mengikut design ini, ya. Yang design ni belum diajar lagi. So nanti Dr. Nolina akan ajar tentang design ni, ya. Okey. Lepas tu katakan kita nak buat eksperimental kan, ya. Dan eksperimental dia ada langkah-langkah dia, ya. Jadi apa yang kita tahu tu kita compare dengan apa pengarang itu telah lakukan, ya. Jadi misalnya setahu kita eksperimental tu mesti ada ni kan, kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan kan. Tapi tak tengok dia tak buat. So ini kita boleh mengkritik artikel dia sebab apa? Sebab dia claim itu adalah eksperimental sedangkan dia tak lakukan itu kan. Okey, lepas tu kita tengok ni pula dari segi apa ni, persampilan, ya. Persampilan. So persampilan dia mesti ni kan, sedapat mungkin boleh generalize for the whole population kan. Dan kita baca tu dan kita dapati bahawa dia kata dia untuk generalize, tapi dia punya size tu mungkin 20 saja, ya. Jadi pengetahuan kita akan beritahu bahawa ni sebenarnya tidak cukup, ya, untuk kita buat generalization, ya. Jadi tak cukup syarat lah untuk buat generalization, ya. So itu untuk satu-satu yang paling unik, yang paling kecil sekali yang kita kritik, ya. Lepas tu kalau kita buat perbandingan nak sampai pada synthesize ni, kita tengok pula, ya, majority daripada kita tengok bahagian metodologi, majority daripada artikel-artikel adalah dalam bentuk misalnya kuantitatif ataupun kualitatif, ya. Dan kalau yang kualitatif pula, apa fenomena yang dikaji, ya. So daripada situ bila kita lihat secara keseluruhan, bukannya satu saja, setiap satu tu, jadi kita akan dapat buat perumusan yang menjadi bahan sintesis lah kepada kita. Jadi untuk kita synthesize ni, kita kena melalui lah tahap-tahap itu. Kalau kita tak ada pengetahuan, yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada artikel, so memang kita mempunyai kesukaran untuk itulah, untuk buat sintesis ni, ya. Jadi kita kena melalui tahap-tahap tu dulu, dan pengetahuan tu dapat inform kita untuk menentukan bahawa apa yang kita lakukan tu apa yang telah dibuat oleh pengarang lain tu betul ataupun tidak, ya. Okey doktor. Jadi kesimpulannya untuk memudahkan membuat sintesis ni kita buat dulu dalam bentuk jadual. Ya. Dapatan artikel tu kita buat dulu dalam bentuk jadual. Baru kita buat perbandingan. Okey, mula-mula kita cari dulu artikel tu. Okey, artikel tu dia biasa banyak online sekarang kan. Cuba ambil, kalau online kita ambil URL dia, ya, letakkan dalam satu kolom tu dia punya link dia, hyperlink. Macam tugasan satu kan yang URL ataupun DOI kan. Kita paste dekat situ sehinggalah keluar warna biru. Bila keluar warna biru tu kita tekan je, akan pergi, ya. Okey, situ kalau artikel online. Kalau yang tak online, anda kena save lah. Jadi di bawah buat satu folder. Folder ini ialah tentang apa ni, amalan pengajaran yang berkaitan dengan domain kognitif misalnya. So yang ni berkaitan dengan benda lain pula. Yang ni benda lain pula kan. Jadi dengan cara tu kita dapat simpan,
Jadi sorotan literature sekarang berlainan dengan dulu. Dulu kita kena print semua, ya. Kalau dulu style dia kita print artikel yang kita rasakan relevan, ya. Kalau tak relevan kita print, kita tak pasti sangat kerelevanan, kita print abstract saja. Ya, tapi sekarang kita tak perlu print, kita cuma perlu save saja. Save artikel tu. Okey, jadi kita rujuk artikel tu dan start bina jadual, ya. Bina jadual dan mesti ada itulah hyperlink. Sebab nanti bila kita nak rujuk balik senang kan. Okey, dan lepas tu baru kita tengok berdasarkan kita nak synthesize apa. Dari segi research questions, dari segi metodologi, dari segi dapatan dan sebagainya, ya. Okey, faham Doktor. Okey. Satu lagi, agak-agak berapa anggaran artikel yang berkualiti lah yang perlu kita kumpulkan untuk buat perbandingan ni, untuk buat sintesis? Okey, soalan yang dalam Telegram group tu soalan daripada Sabaria ke daripada ya, saya. Alright, okey. Okey, literature dia bergantung berapa banyak dalam tu. Dia kalau ikut Merriam, dia kata sampai exhaustive, sampai pada saturation. Jadi maksudnya selagi kita jumpa maklumat-maklumat yang baru, okey, selagi itulah kita mencari, ya. Okey, kalau misalnya kita jumpa artikel rasa ni biasa, rasa dah pernah baca ni kan, so yang tu kita berhenti kan. Satu perkara penting yang kita perlu tahu ialah oleh sebab examiner dia sangat-sangat menghargai dan boleh jadi satu keperluan lah supaya resensi tu bagus. Maksudnya 5 years back, ya. 5 years back jadi artikel tu. Walaupun ada banyak artikel yang lama, jadi kita utamakan artikel-artikel yang baru, ya. Ini untuk previous literature, ya. Dalam bab 2 dia sebenarnya ada beberapa bahagian. Yang pertama, kita mesti membincangkan tentang konsep variable ataupun istilah itu sendiri, macam mana evolusi berlaku kan. Yang kedua tentang teori, apa teori-teori yang berkaitan dengan kajian kita, yang mendasari kajian kita. Yang ketiga, kajian lepas. Okey, yang kelemahan pelajar ialah yang ketiga ni, kadang-kadang tak ada. Jadi kajian lepas ni mestilah reflect. Okey, saya beritahu kajian lepas ni mestilah reflect, kalau boleh secara idealnya ialah setiap satu objektif ataupun research question. Jadi walaupun kita belum sampai lagi pada peringkat turun ke lapangan, kita sudah ada jawapan, tapi jawapan tu adalah mengikut literature. Jadi masuk usulan tu kita dah beritahu dah apa sintesis kita terhadap literature tentang research question yang pertama, ya. Okey, tapi kadang-kadang kita mengalami masalah di mana tidak banyak literature yang secara yang berfokus terus kepada exactly seperti objektif tu. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita tengok variable, apa variable penting untuk research question 1, begitu juga dengan research question 2, research question 3, dan kita cari artikel berdasarkan kepada variable itu, berdasarkan kepada, kalau kualitatif, konsep itulah. Konsep itu. Jadi kalau misalnya tadi research question tentang ni kan, amalan pengajaran dan juga domain kognitif. Amalan terbaik. Amalan terbaik, ya. Dan juga dalam bentuk domain kognitif. Jadi benda yang tu juga yang kita cari, kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan konsep itu, kalau kualitatif, ya. Kalau kuanti, kemungkinan dia kaitkan dengan ni kan, variable-variable lain, ya. Okey, dan kadang-kadang kalau kajian tentang persepsi itu memang banyak, so kita boleh cari teruslah hubungan tu signifikan ke tak signifikan, kita boleh dapat terus. Tapi kadang-kadang sukar kan, kalau yang sukar tu okey tak apalah, kita ambil tu variable tu dan kita tengok
ada yang kaitkan dengan B, ada yang kaitkan dengan C, antara A dengan C, ada yang A dengan D, E dan sebagainya. Ya. Okey, so bergantung kepada tu. Dia bukan masalah tidak ada artikel, tapi sejauh mana kajian-kajian lepas itu dekat dengan kajian yang kita lakukan. Ya. Jadi itu yang penting. Ya. Okey, ada lagi satu doktor. Kajian macam artikel yang lepas-lepas tu saya buat ni untuk sekolah rendah. Kalau kajian yang lepas-lepas yang saya gunakan ambil yang berkaitan tu, dia mengkaji sekolah menengah ataupun pelajar IPT, boleh doktor? Alright, okey. Utamakan yang apa konteks dia close dengan kita. So kalau tak ada, kita ambil jugalah, tapi kita beritahu situ. So ini tujuannya kita buat apa ni jadual tu, kan? So yang tu misalnya dalam bentuk ni lah setting kan. Bawah metodologi, setiap pengarah akan cerita kajian tu respondennya siapa. Ya, dan kita tengok dekat situ part yang bahagian responden ni kan. Okey. So daripada 20 artikel tu, 15 daripadanya tentang sekolah menengah. 5 artikel tentang sekolah rendah. So kita boleh synthesize bahawa kajian-kajian lepas banyak majoritinya banyak bertumpu kepada sekolah menengah. Hanya beberapa kajian saja yang menuju kepada yang berfokus kepada sekolah rendah. So daripada situ kita dah boleh bina satu argument untuk kita masukkan di bawah pernyataan masalah. Jadi itu powernya bila kita buat sintesis berdasarkan jadual itu. Ya. Jadi dengan jelasnya kita boleh itulah. Dan sintesis kita tu sebenarnya kita boleh letakkan walaupun bukan dalam bab 2 tu dalam teks tu, tapi kita boleh letakkan dalam lampiran. Dalam lampiran. So buatlah berdasarkan pada variable atau berdasarkan pada research questions. Ya. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey, sama.